Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pahabak semua. Video kali ini aku nak respon pasal Ustaz Mak Rizal berkenaan kenyataannya berzikir beramai-ramai adalah bid'ah. Ustaz Mak Rizal ni dia ada cipta satu kaedah fiqah, iaitu apa yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Dia seorang je yang duk gila dengan kaedah tu. Ulama-ulama muktabar tak kata macam tu pun. Apa-apa pun, kita tengok video dia dulu. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat besar, sahabat yang terkenal. Tuan-tuan bisa pernah mendengar kisah dia dengan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni satu hari Abu Musa Al-Asy'ari dalam riwayat Ad-Darimi, hadis ni masyhur, riwayat ni selalu kita dengar. Apabila Abu Musa sampai di rumah Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, orang tu ada di luar, tak masuk. Kemudian keluar Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa kata, tadi masa aku nak mai jumpa dengan hang ni, nak mai ke rumah ni, aku melihat di masjid Nabi ada benda yang bagus, tetapi aku tidak pernah melihatnya pada zaman Nabi. Benda itu baik, pada pandangan aku nampak macam bagus, tapi aku tak pernah nampak pada zaman Nabi. Abdullah bin Mas'ud tanya, hang nampak apa? Apa yang hang nampak? Dia kata ada beberapa orang yang membuat halaqah, buat lengkong, mereka buat bulatan. Kemudian ada satu orang ketua, dia pegang ketua batu, dia sebut kabbiru mi'atan, Allahu Akbar, 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia ambil ketua batu, dia berkira, ambil ketua batu, dia berkira, ambil ketua, Allahu Akbar, hallilu, tahlil, la ilaha illallah, sabbihu, subhanallah, subhanallah. Pegang satu ketua batu, ada satu tekong tu, takbir, Allahu Akbar, Allah, ramai-ramai. Baguslah aku nampak, tapi aku tak pernah nampak zaman Nabi buat macam tu. Sahabat, pasal Abu Musa, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dia sahabat, dia kata aku tak ada nampak. Abdullah bin Mas'ud, dia sahabat lagi, dia sahabat, dia kata apa? Hang kata apa dekat mereka? Aku tak berani nak kata apa, aku nak larang pun benda tu bagus, tapi aku nak kata baik, benda itu tidak ada pada zaman Nabi. Nabi tak pernah buat macam tu. Abdullah bin Mas'ud kata, jom kita pergi tengok. Saya ringkaskan cerita kerana tuan-tuan selalu mendengar. Apabila sampai, ala-ala kita sebut nama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud kata apa? Celaka kamu umat Muhammad. Terus dia bantai buat tu. Celaka kamu umat Muhammad. Baju Nabi belum terkoyak lusuh, belum rosak, pinggan Nabi belum pecah, baru saja Nabi wafat, sahabat Nabi pun hidup, ramai lagi keliling kelalang kamu, duk ada ramai lagi boleh duk tanya. Kamu telah buat satu benda baru dalam agama yang tidak ada contohnya daripada Nabi. Kamu pandai-pandai duk mereka rosak agama ini. Dia berkata dekat Abdullah bin Mas'ud, dia berkata kami ni buat benda ni kerana niat baik, tujuan kami baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Berapa ramai orang yang niat baik tetapi tidak mendapat apa-apa kerana caranya tak betul. Abdullah bin Mas'ud jawab, dia berkata kami niat baik, kami maksudkan dengan perbuatan kami ini perkara yang baik, kami tak mengharapkan melainkan benda baik. Ini benda baik, niat pun baik. Nabi Abdullah bin Mas'ud kata, ramai kamin murid, berapa ramai orang yang nakkan khair, kebaikan, tak kena, tak dapat apa, salah cara dia. Apa lagi kata Abdullah bin Mas'ud dalam athar tu? Abdullah bin Mas'ud kata,
Alangkah eloknya daripada hampa duk ambil kutil batu tu, duk buat lagu tu, hampa pergi ambil kutil batu tu, hampa kira dosa hampa. Lagi bagus. Tegas Abdullah bin Mas'ud. Baik, dalam video tu Ustaz Rizal ada cerita asar Ibnu Mas'ud atau riwayat Ibnu Mas'ud. Dia berkata Ibnu Mas'ud membida'ahkan berzikir beramai-ramai. Teks riwayat asar tu panjang, so aku tak bacalah. Kalau nak, hampa boleh tengok dalam ruangan description. Lagipun Ustaz Mak Rizal baca riwayat tersebut secara mafhum dah. Walaupun dia tokok tambah sikit-sikit, tak apalah, boleh difahami. Jadi persoalannya, adakah riwayat tersebut sahih atau dhaif? Sebab tu Ustaz Mak Rizal kata cerita ni atau riwayat ni masyhur sahaja. Dia telah melanggar etika sebagai salaf jadian kerana tidak menjelaskan riwayat itu sahih ke ataupun dhaif. Jadi aku nak kongsikan pandangan ulama tentang riwayat tersebut. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, jilid 1 halaman 68, dengan sanad dari Al-Hakim bin Al-Mubarak dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari datuknya Amr bin Salamah. Apa-apapun, sama ada riwayat tersebut sahih ke atau dhaif, ulama kata riwayat tersebut tidak boleh dijadikan hujah untuk membida'ahkan dan melarang orang berzikir beramai-ramai. Pertamanya, dikatakan riwayat tersebut adalah dhaif. Ini telah dinyatakan oleh Ibn Adi dengan sanadnya ittisal kepada Yahya bin Ma'in dalam Al-Kamil juzuk 5 halaman 122. Aku baca terjemahan dia. Telah menceritakan kepada kami Abi Asmah, telah menceritakan Ahmad bin Abi Yahya. Beliau berkata, aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata, Amr bin Yahya bin Salamah tidak ada nilainya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ali, telah menceritakan Al-Lais bin Abdah. Beliau berkata, aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata, Amr bin Yahya bin Salamah, aku mendengar darinya, dan amal yang ini tidaklah banyak riwayat dan tidak hadir kepadaku sesuatu untuk kuceritakan. Diperkuat dengan perkataan muhaddis mutaakhirin. Pertama, berkata Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, jilid yang keempat, muka surat 378. Terjemahannya, Amr bin Yahya bin Amr bin Salmah berkata Yahya bin Ma'in, hadisnya, yakni hadis Amr bin Yahya bin Umar bin Amr bin Salmah tidak bernilai. Berkata Ibnu Kharrash, ia tidak diradai. Yang kedua, berkata Ibnu Jauzi dalam Ad-Du'afa wal Matrukin, jilid kedua, muka surat 233. Terjemahannya, Amr bin Yahya bin Amr bin Salmah berkata Yahya bin Ma'in, hadisnya tidak bernilai, dan sesekali berkata ia tidak diradai. Maka jelas perkataan dari muhaddis mutaqaddimin dengan pendukung dari muhaddis mutaakhirin itu lebih kuat untuk dijadikan sandaran atas lemahnya dan dhaifnya Amr bin Yahya bin Amr bin Salamah. Setelah penjelasan-penjelasan di atas, maka kita sampai kepada kesimpulannya, asar Ibnu Mas'ud tersebut tidak sahih. Seandainya asar tersebut sahih, maka asar itu tidak boleh mengalahkan banyaknya hadis yang menganjurkan berzikir dalam setiap keadaan. Dan hadis lebih didahulukan daripada asar. Jika terjadi ta'arud, dimenangkan oleh ayat Quran dan hadis. Kerana asar adalah perbuatan perkataan sahabat, sedangkan Al-Quran dan hadis merupakan hujah dalam menetapkan hukum. Larangan asar tersebut diihtimalkan, yakni kemungkinan terhadap adanya berlebih-lebihan dalam mengeraskan suara. Oleh sebab itu, mereka muncullah larangan. Mereka menyakiti orang-orang yang ada di dalam masjid dengan terlalu meninggikan suara mereka. Telah menafikan atas asar tersebut seorang tabi'in yang bernama Abu Wail. Beliau berkata, orang-orang yang mengira bahawa Abdullah bin Mas'ud melarang berzikir seperti itu, padahal tidaklah Ibnu Mas'ud duduk di suatu majlis kecuali beliau berzikir di dalam majlis tersebut. Dan perhatikan pendapat ahli ilmu tentang asar ini. Imam As-Sayyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitab Natijatul Fikri fi Jahri fi Zikri dalam Al-Hawi li Fatawi juzuk 1, di situ Imam As-Sayyuti menguraikan 25 hadis dan asar yang diriwayatkan oleh Syaikhan hingga yang diriwayatkan oleh Al-Mirwazi berkaitan dengan zikir secara jahar dan majlis zikir berjemaah. Berkata Imam As-Sayyuti lagi di dalam Al-Hawi li Fatawi jilid 1 muka surat 379.
Terjemahan dia, kalau engkau berkata telah dinukil dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya beliau melihat satu kaum membaca tahlil dengan mengeraskan suara di dalam masjid. Lalu beliau berkata, aku tidak melihat kalian kecuali ahli bid'ah, sehingga beliau mengeluarkan mereka dari masjid. Aku, yakni Imam Suyuti berkata, asar dari Ibnu Mas'ud itu perlu penjelasan sanadnya dan siapa saja dari para imam yang mengeluarkan asar ini dalam kitabnya. Dan seandainya asar ini sahih, maka telah menentang hadis-hadis sebagaimana telah disebutkan. Dan hadis-hadis itu mesti didahulukan atasnya ketika menjadi ta'arud, yakni berlawanan. Dan aku telah melihat hal yang membuatku ingkar kepada asar Ibnu Mas'ud itu, telah berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhud, telah menceritakan Husain bin Muhammad, telah menceritakan Al-Mas'udi dari Amir bin Syaqiq dari Abu Wail. Beliau berkata, mereka itu orang-orang yang mengira bahawa Abdullah bin Mas'ud melarang zikir seperti itu, padahal tidaklah demikian. Ibnu Mas'ud duduk dalam suatu majlis dan beliau berzikir kepada Allah di majlis tersebut. Dan kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Lil-Fiqhiyah Al-Kubra, jilid 1, muka surat 177, terjemahannya, dan adapun apa yang dinukil dari Ibnu Mas'ud bahawa beliau melihat suatu kaum berzikir La ilaha illallah dengan suara keras di dalam masjid. Lalu beliau berkata, tidaklah aku melihat kalian kecuali kalian adalah ahlul bid'ah, sehingga beliau mengeluarkan mereka dari masjid. Maka asar ini tidak sah darinya dan malah tidak datang dan tidak ada. Oleh sebab itu telah mengeluarkan Imam Ahmad dari Abu Wail. Beliau berkata, mereka itu orang-orang yang mengira bahawa Abdullah bin Mas'ud melarang berzikir seperti itu, padahal tidaklah duduk Ibnu Mas'ud dalam suatu majlis kecuali beliau berzikir kepada Allah di majlis tersebut. Yakni Ibnu Mas'ud duduk dalam masjid tersebut untuk ikut berzikir kepada Allah bersama mereka yang ada dalam majlis tersebut. Dan berkata Al-Muhaddis Al-Munawi dalam kitab Faizul Qadir, jilid 1, muka surat 457, terjemahan, dan adapun orang yang dinukil daripada Ibnu Mas'ud bahawa beliau melihat satu kaum berzikir La ilaha illallah dengan suara yang keras di dalam masjid. Lalu mereka berkata, tidaklah aku melihat kalian kecuali kalian adalah ahlu bid'ah, sehingga beliau mengeluarkan mereka dari masjid. Maka asar ini tidak sabit, dan seandainya sabit, maka telah menentangnya apa yang ada dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad dari Syaqiq bin Abi Wail. Beliau berkata, mereka itu orang-orang yang mengira bahawa Abdullah bin Mas'ud melarang berzikir seperti itu, padahal tidaklah duduk Ibnu Mas'ud dalam satu majlis kecuali beliau berzikir kepada Allah di majlis tersebut. Yakni Ibnu Mas'ud duduk dalam majlis tersebut untuk ikut berzikir kepada Allah bersama mereka yang ada dalam majlis tersebut. Baik, Imam Al-Alusi pun dalam kitab dalam tafsir Ruhul Ma'ani jilid 6 muka surat 163 pun berkata yang sama. Jadi aku rasa cukuplah bukti-bukti yang menunjukkan si pengelih ni pakai riwayat daif untuk bid'ahkan orang. Jadi lebih-lebih pengelih ni kalau mereka pakai hadis atau asar sahabat yang daif boleh je. Tapi kalau kita pakai siap tempat dalam neraka lah jawabnya. Tu hampa tak tengok lagi. Mereka pakai hadis daif, bahkan ada yang palsu dalam bab akidah. Mereka buat lama dah, hampa je tak perasan. Kalau budak-budak Wahabi jangan cakap lah. Kalau lebih perlih kata tak ilmu tukik, mereka sami'na wa ta'na. Akhir kata, pilihan di tengah anda, nak percaya kata ulama muktabarkah atau nak percaya pada si Rizal ni. Terserah pada hampa. Cakap tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.